Okay, so bila kita dah verify kita punya code and then kita dah klik activate, okay, so dia akan keluar pada user login. Okay, user login ni untuk first time login, kita masukkan username dan juga password admin. Okay, admin. Macam ni, A huruf besar, D-M-I-N huruf kecil. Sama username dengan password. Okay, so kita klik login. Okay, so kita akan dapat kita punya interface macam ni. Kita punya account macam ni lah. Bila dah tengok pening macam ni, banyak macam ni, macam mana nak guna. Untuk pertama kali, okay, kita pergi kepada setting dahulu. Okay, untuk pertama kali buka ni, tak pening-pening dulu, kita pergi pada setting dulu. Untuk first step, okay, untuk first step kita klik pada setting dulu. Okey, isi maklumat company dekat sini. Kemudian kita tengok bahagian term and condition ni. Okey, yang ini adalah saya dah save satu contoh untuk saya tunjukkan dekat sini. Okey, term condition ni adalah bahagian ini. Okey, bahagian kotak dalam kotak ni. Okey, so kita isilah kita punya term and condition dalam ni. Okey, so kalau tak nak display, okey, kita tak nak view benda ni, okay, term and condition ni kita boleh klik pada untick display ni. So dia akan hide lah, okay, dia akan hide. Kemudian kita ada receipt line below, thank you for choosing us, okay, yang bawah ni. So boleh ubah lah, boleh type lah dekat sini. Okay, kemudian social media 1, 2, email dan juga WhatsApp pada bahagian bawah dekat sini. Kita punya maklumat tadi, maklumat perniagaan tu, okay, dekat atas ni, dia akan letak dekat atas ni. Dan kita punya alamat dekat sini, company, maklumat syarikat, okay, dekat sini. Kemudian kita tengok pada invoice setting. Okay, invoice setting untuk kita buka receipt ataupun invoice ataupun quotation. Okay, ini adalah setting dia dekat sini. Okay, dekat sini kita tengok ada quotation nombor, receipt nombor, invoice nombor, dan semuanya adalah berbeza. Kita ada 5 jenis, 2, 4, 5 jenis dokumen yang kita boleh buka. Tengok dekat sini, sale, dokumen. Okay, kita ada 5 jenis, okay, yang kita boleh buka. Okay, quotation, invoice, receipt, purchase order dengan delivery order. Dan nombor dokumen tu adalah berbeza. Kita tengok balik dekat invoice setting, berbeza. Kita boleh bermula dengan apa-apa nombor dekat sini. Yang ni kita nak mula dengan 1001, yang ni kita nak mula dengan 1, yang ni kita nak mula dengan 2001. Terpulang lah. Okay, terpulang. So kita split nombor dia. Kita tak gunakan nombor yang sama untuk setiap dokumen. Okay, kita gunakan nombor yang berbeza. Okay, boleh set dekat sini. Tapi pastikan masuk nombor sahaja. Okay, tak perlu masukkan huruf, nombor sahaja. Okay, sebab nombor ni dia akan auto generate. Okay, bila kita dah create dokumen, automatik nombor ni akan bertambah. So kita tak perlu lagi nak tambah satu. Jadi nombor ni dia tidak akan bertindan lah. Dia tidak akan bertindan. Pastikan masukkan nombor sahaja. Kemudian kita ada display customer signature dan juga display authorized signature dan juga display ship to. Okey, yang ini adalah pada bahagian ini ship to. Okey, ship to. Kalau kita untick dia, jadi bahagian ni akan hide lah. Tak adalah bahagian ni. Okey, juga authorized customer signature. Sama juga kalau kita untick, dia akan hide. Dia akan hide. Okey. Kemudian kita ada subtotal discount dia. Ini adalah label. Kita nak ubah label. Kita nak ubah label dekat sini. Pada bahagian ni, atas ni. Okey. Nampak tu, item, description, quantity, price total. Okey, subtotal, discount, shipping. Sorry. Yang ini yang ini, item, description, quantity, price total. So kita boleh ubah lah. Bila kita ubah dekat sini, dia akan effect dekat sini lah. Bahagian atas. Kemudian kita ada yang sebelah ni adalah pada bahagian bawah. Yang ini. Untuk kita ubah label dia. Okey, ubah dia punya tajuk tu. Okey. Ikut kesesuaian. Okey. Untuk bermula pada row 2 ni dan juga row yang 4, 2, 3, 4 kita ada tambah dekat sini tolak ni. Okey, yang ini adalah fungsi dia. Nampak dekat sini kita ada discount. Kita ada shipping tax. Okey. Discount, shipping, tax. Okay, yang ini kita bagi calculation. Kita bagi calculation. Sebagai contoh, kita punya maklumat dekat sini adalah 220. Okay, kita dah tambah total dekat sini. Kita punya produk tu 220. Okay, subtotal dia. Okay, lepas tu untuk tambahan kita ada diskaun. Maksudnya diskaun ni kita bagi potongan lah. Kita bagi potongan. Bila kita bagi potongan dekat sini, contoh adalah 20. Bila potongan maksudnya kan kena tolak lah. 200 tolak dengan 20 jadi 200. Sebab itu kita kena letak tolak dekat sini. Okay, kalau kita letak tambah. Okay, kalau kita tak tambah dekat sini.
Okey, maka dia akan jadi 220 tambah 20 jadi 240. Tapi tak logik lah sebab diskaun. Diskaun sepatutnya kena deduct lah. Okey, dia bukan cas tambahan, kita bagi kurang. Kena logik lah dekat situ. Okey, dan juga shipping. Shipping ni kita punya cas tambahan. Jadi dia mestilah tambah 220 tambah dengan sini kosong. Jadi 220 lah. Kalau dekat sini kita terpulang lah, kita yang akan buka bill nanti, kita yang akan buka dokumen nanti. Okay, kita yang akan charge customer nak letak berapa, kat sini 50 contohnya. Jadi 250 220 tambah 50 jadi 270 dekat total. Dia punya calculation dia macam tu. Okay, so dekat sini. Kemudian kita ada label lagi total deposit balance. Total deposit balance ya, kita boleh ubahlah kita punya label kat sini. Okey. So itu sahaja untuk invoice setting. Kemudian kita pergi pada logo. Okey. Masukkan logo, boleh upload logo. Okey. Dekat sini kita antik. Kalau kita antik kita punya print logo on receipt, maksudnya dekat logo ni tak adalah. Dia tak ada. Dia akan bermula dengan sini. Kita punya nama company ni. Logo tak ada. Okey. So kalau kita tick dia, so kita akan upload kita punya logo. Kemudian kita boleh adjust kita punya position, size logo dekat bawah. Position dekat atas, dia punya size logo dekat bawah. Okey. Kalau reset, so dia akan kembali kepada asal. Dia punya value yang asal dekat sini. Ini default lah ni. Ini default yang kita dah set. Kalau kita reset, default dia macam ni lah kedudukan dia. Okey, kedudukan dia macam ni. So kalau kita reset, dia akan jadi kembali macam ni lah. Okey. So untuk menghasilkan kita punya dokumen ni cantik, okey, bill ataupun invoice ni cantik, okey, logo pastikan guna yang panjang macam ni, yang melintang macam ni, okey. Kalau kita guna menegak, dia tak logik lah. Bukan tak logik, tak cantik lah. Sebab bila menegak, okey, kat tepi ni ada kosong. Jadi kita punya dokumen ni bermula di bawah. Kita punya nama account ni berada di bawah sebab logo tu memanjang ke bawah. Okey. So untuk menghasilkan dokumen yang cantik, gunakan logo memanjang macam ni. Okey. Kemudian kat sini kita boleh adjust kita nak kedudukan dekat tepi ke dekat kanan ke. Yang ni boleh play around sendiri. Okey, kalau rasa dah lari sangat tu, kita boleh klik reset balik. Okey, so dia akan kembali pada tempat yang asal dia. Okey, kemudian kita pergi pada printer setting. Okey, pilih printer dekat sini. Okey, untuk kita print, dia direct print lah daripada sistem ni. Okey, kalau dekat sini kita ada margin juga untuk kita setting. Kalau margin tu dah ke tepi sangat, kita boleh adjust dekat sini. Nak top berapa, nak right berapa, kat sini kita boleh adjust. Macam biasa, macam kita guna Words ataupun Excel macam biasa. Okey. Kemudian dekat bawah ni kita ada print, sama ada kita nak print black and white dan juga color. Terpulang lah. Okey, kalau kita pilih color, so dokumen yang di print ni akan jadi color lah. Okey, kalau kita ambil black and white, dia akan jadi hitam putih dekat sini. Kemudian kita ada system setting. Okey, masukkan account year, tahun yang kita buat account sekarang ni. Yang kita tengah key in account ni, kita buat account untuk tahun berapa ni? 2023. So masukkan 2023. Kalau kita buat account untuk 2020, masukkan tahun 2020. Okey, year and month maksudnya tarikh bulan akhir. Bulan akhir kita punya tutup account lah. Okey, kebiasaan Disember lah. Ada juga setengah company yang dia punya end account dia Julai, yang bermula dengan Julai. Tapi default dia Disember ya. Kita buat Disember. Okey. Kita ada round. Round ni adalah bunda pada titik perpuluhan. Okey, kalau kat sini kita buat 2. Default dia 2. Biasanya kita buat perniagaan pun 2. Kita buat jual beli pun 2. Okey. Contoh, sebab ada certain perniagaan dia nak dia punya pengiraan dia tu detail. Ada yang nak 4 titik perpuluhan. Kita buat pengiraan dekat sini sebagai contoh. Katakan dia jual produk dalam sistem ni lah, dia rekod. Okey, dia rekod darab dengan RM13.659 contoh. Okey. Kalau kat sini kita set 2, okey, bermakna dia akan ambil 173.43. Dan 3 ni dia akan bunda lah dengan yang 6 ni sebelah ni. Jadi sistem akan tunjuk 173.44. Macam tu. So dia akan ambil 2 titik perpuluhan. Kalau kat sini kita buat 4, okey, maksudnya dekat sini dia akan ambil 4 173.4361 bunda jadi 1 jugalah. 173.4361. Maknanya dekat bahagian jumlah-jumlah yang ditunjukkan tu, semua bahagian jumlah tu dia akan jadi 4 titik perpuluhan. Okey.
Itu maksudnya dekat sini 2. Tapi default dia 2 lah. Biasa kita buat jual beli pun 2. Ada certain je. Okey, ada sebilangan kecil je yang menggunakan 4 titik puluhan. Adalah jenis-jenis perniagaan dia tu. Okey, kemudian currency. Okey, kita berada di Malaysia, kita guna RM lah. Ada setengah tu nak guna dolar ke terpulang. Boleh masuk kat sini. Dan apabila kita masuk kat sini, semua di dalam sistem ni semua akan bertukar lah. Okey, akan bertukar. Sebagai contoh, kita buat dekat sini. Dolar. Okey, macam tu je. Okey, kita boleh tutup. Kemudian tak bertukar, kita klik refresh. Okey, nampak? Semua akan jadi dolar. Okey, kat sini pun dolar. Dekat kita punya dokumen pun dolar. Okey, dekat kita punya purchase pun dolar. Semua dah dolar dalam sistem ni, okey. So kita tengok bahagian seterusnya, kita tukar balik RM. Okey, kemudian enable stock below quantity. Okey, default dia kita tak enable kita disable. Okey, disable. Ini fungsi dia adalah pada bahagian inventory. Jadi siapa yang menggunakan inventory tu, okey, so dia boleh take note lah untuk benda ni. Okey, contohnya dekat sini kita buat inventory, saya ambil produk satu. Okey, kita dah ada register produk kat sini. Stock balance 55. Okey, stock balance 55. Maksudnya produk ni kita ada 55 unit. Okey, 55 unit. Okey, jadi kita nak buat jualan. Kita nak buat penolakan stok ni. Kita buat jualan stok. Okey. Dekat sini kita ambil produk kita. Dekat sini kita ada, dia dah ditulis 55. Okey, baki. Kemudian contoh kita ambil 56. Kita tulis. Kita pun tekan add. Nampak tu. So dia dekat sini dia warning, dia bukan warning, dia tak boleh lah, kita tak boleh nak mengeluarkan stok sebab kita dalam stok kita ni ada 55 sahaja. Mana mungkin kita mengeluarkan stok 56 sedangkan dekat tangan ada 55 sahaja produk. Okey, macam itulah. Okey, tapi ada juga yang dia dah buat pengiraan dia sendiri, dia dah ada rekod inventory dia sendiri. Okey. Dia tak kisah dia nak on benda ni. Maksudnya bila kita enable, okey, bila kita enable, kita klik sale, tengok balik, kita masukkan 56 balik. Okey, sebab tadi kita buat 56, yang ni kita buat 56 juga. Kita klik add, nampak dia masuk ke bawah. Okey, dia masuk ke bawah. Walaupun kita punya balance tadi ada 55, sekarang ni 56 boleh. Sebabnya ada certain yang pengguna ni dia dah rekod dia punya inventory dekat luar dan ada nanti dia akan update sendiri. Okey. So bagi anda yang tak nak sakit kepala tu, yang dah ada rekod dalam sistem ni, baik gunakan antik saja. Okey, antik saja yang tadi. So jangan kita gunalah untuk maknanya enable untuk kita mengeluarkan produk bawah pada produk balance. Okey. So kalau anda buat sendiri, anda ada pengiraan sendiri, tu tak kisah. Okey. Sebab kita takut nanti dah bercaru, nanti pening. Produk dekat tangan ada berapa, dekat dalam sistem ada berapa, jadi tak tally. Okey, jadi tak tally. Kemudian kita pergi kepada sistem setting open file after save. Okey. Open file after save ni bila kita buka dokumen ataupun bila biasanya dokumen lah. Dan ada juga kita save file-file lain yang dalam sistem ni. Bila kita save, contohnya dekat sini, kita create new record. Okey, bila kita dah record semua, kita isi record-record dekat sini. Kemudian bila kita save, nanti dia akan save sebagai PDF juga. Okey, bila kita save sebagai PDF, nanti bila kita dah save, dia akan auto buka. Okey, dia akan auto buka PDF tu. Jadi dekat sini kita pulang pada kita lah, kita nak buka terus ataupun tak nak. Okey, dekat sini kita boleh set. Kalau tak nak, kita klik no. Bila kita dah save record tadi, okey, bila kita dah save juga PDF, so dia tak akan buka lah. Dia hanya save sahaja dan tak buka. Bila kita klik yes, okey, sistem tu bila kita dah save record tadi, bila kita dah save PDF, dia akan automatic buka. Okey. So dekat sini kita ada juga kita punya database salesperson, payment method, the income category, asset category, expenses category. Boleh masukkan dekat sini nama salesperson, nama bank yang tak ada dalam ni, boleh masukkan atau boleh update atau boleh delete. Contoh dekat sini ada test, kita boleh delete. Okey. So yang ini pun ada income. Yang ni default dia macam ni lah. Okey. Yang kita dah letakkan, kita sediakan yang ini. Okey, kalau tak ada boleh masukkan. Okey, kalau tak ada boleh masukkan. Okey, kemudian
Ya, sebab yang ini kita akan guna pada form-form yang yang dalam-dalam ni lah. Nanti kita akan jumpa lah dalam ni. Okey, nama-nama bank semua tu, nama staff tu nanti kita akan guna dalam bila kita merekod dalam ni. Okey, kita pergi balik pada sistem setting, kemudian kita ada admin. Admin yang tadi yang bila kita mula-mula buka tadi, kita akan keluar login form tu. Login form tu. Okey, kalau kita nak bagi pada staff guna, contohnya kita nak bagi staff guna tapi kita tak nak bagi semua ni dia nampak. Jadi staff kita ni tahulah berapa kita untung, berapa kita rugi. Nanti dia bertikai pula kalau kita punya sale tu tinggi tapi bagi gaji rendah contohnya, sebab benda ni confidential. Ini hanya untuk kita sahaja, untuk business owner yang tahu kan. Staff tak perlu tahu. Okey, staff tu pula untuk rekod jualan sahaja, bahagian depan lah contohnya bahagian dia jaga dekat depan untuk workshop. Workshop bengkel kereta biasa ada admin kan, yang isi bila kita nak bayar tu dia akan print receipt apa semua, lepas tu kita akan bayar. Macam tu kita boleh buat macam tu. Okey, bermaksud dekat sini kita punya admin tu tak perlu tahu pun, kita punya staff tu tak perlu tahu pun rekod-rekod sini semua. Asset report dekat sini, report ni apa semua ni. Jadi kita punya staff ni tak perlu tahulah. Jadi macam mana kita nak buat? Kita klik pada setting ni, kita pergi pada admin, kita klik new, kita create account untuk kita punya staff tadi. Contohnya dekat sini kita masukkan staff ID 1002. Nama kita punya staff tu Rukiah. Klasik tu nama. Okey, masukkan nombor telefon dia kalau ada lah, kalau tak nak pun tak apa. Janji yang star ni diisi, yang ni wajib isi. Okey. Username kita masukkan Rukiah. Password pun kita masukkan Rukiah. Okey, kalau tak sure kita boleh klik ni gambar ni. So dia akan copy lah. Okey, nampak tu. Okey. So dekat sini saya buat username dengan password sama Okey, kemudian kita ada visibility ni. Yang inilah yang kita nak set ni. Rukiah ni kita nak set untuk Rukiah ni untuk guna sale sahaja, purchase dan expenses. Okey, saya nak 3 ni sahaja untuk Rukiah isi. Okey. Yang lain-lain tu saya tak nak, biarkan Rukiah tak tahu. Dia hanya tahu sale, purchase dan expenses saja. So kita klik save. Okey, kemudian kita boleh bagi file ni pada Rukiah. So Rukiah dia akan login dia punya account tadi lah yang kita dah create tu. Rukiah login. Nampak tu. Yang dekat depan ni pun tak ada. Dia pun tak tahu yang dekat depan ni. Yang dia ada hanyalah sale record, purchase, expenses macam yang kita dah set tadi. Okey. Yang ini bila Rukiah duduk kat depan ni, ada customer yang nak bayar, dia akan buka je lah receipt dekat sini. Okey, sistem ni semua ada. Dia ada ni, tapi kita dah hide lah sebab kita tak nak bagi Rukiah ni tahu. Okey, hanya Rukiah ni boleh isi purchase, expenses saja. Yang kita suruh dia record dekat sini, dia akan record lah. Bahagian purchase, bahagian expenses, okey, bahagian jualan. Okey. So kita punya information report tu tidak didedahkan lah. Okey, tidak didedahkan dan disalahguna lah. Okey. Okey, so kita dah masuk balik pada kita punya account. Kemudian kita nak balik setting. Okey, previous year. Previous year adalah untuk account tahun sebelum lah. Bermaksud sekarang kita tengah buat account untuk 2023. Jadi yang ini adalah untuk 2022. Yang ini adalah kunci kira-kira ataupun balance sheet dekat sini. Kita kena refer lah balance sheet pada tahun lepas. Pada tahun 2022 tu kita masukkan dalam ni. Okey, masukkan dekat sini 2022, year end month kita Januari ke, Disember ke. Kemudian fixed asset dekat sini. Okey, closing stock semua rekod pindah saja dekat sini. Hanya masukkan dekat sini. Okey, dah itu sahaja, tak perlu buat apa-apa. Kalau nak print kita boleh print. Nak save sebagai PDF, kita save sebagai PDF. Okey, itu sahaja. Okey, masukkan sahaja value-value ni, nilai tu dekat sini. Dah, itu sahaja. Tak perlu buat apa-apa lagi. Alright? Kemudian kita dah habis bahagian setting. Kita dah bagi bahagian setting. Okey, ingat step pertama yang bila kita dah buka adalah setting dahulu. Kemudian lepas tu tak perlu lagi setting, melainkan kalau kita nak ubah apa-apalah. Okey.
Kemudian kita akan tengok pada next step yang kedua, right?